Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meneruskan kita punya soalan seterusnya untuk PAI Percubaan SPM 2020 Negeri Sembilan. Kertas 2, soalan nombor 3 dan nombor 4 kita akan bincangkan pada hari ini. Kertas 1 dah selesai, kertas 2 bagi soalan 1 dan 2 pun dah selesai sebelum ni. So sekarang ni kita tengok soalan seterusnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am 164 hingga 165. Ini ayat yang dipilih. Soalannya, ayat di atas menjelaskan tentang manusia tanggungjawab terhadap segala perbuatannya dan Allah Taala melantik manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Berdasarkan ayat di atas, senaraikan dua tugas manusia sebagai khalifah, dua markah. Maknanya anda perlu senaraikan saja dua tugas khalifah sebagai khalifah di muka bumi ini, dua markah, senaraikan dua saja. Tak perlu contoh, tak perlu uraikan, senaraikan saja. Kalau anda nak senaraikan dalam konteks menjelaskan senarai itu pun tidak ada masalah. Kalau anda ada masa, sebab markah tetap dua. Maknanya ada dua lah. Okay. Yang kedua, jelaskan dua tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kedudukan darjat kepada manusia. Dua markah juga, so ada dua lah. Jadi kalau kita lihat di sini, jawapannya ialah okay. 3A 1, senaraikan tugas manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, membina kekuasaan di atas muka bumi untuk menjalankan perintah Allah dan memakmurkan bumi dan pembangunan. Kita boleh juga tambah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu soalan nombor 1. Jawapannya tengok situ. Mana-mana pilih dua, dapatlah dua markah. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, memakmurkan bumi, membina kekuasaan di muka bumi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah senarai khalifah. Apakah tugas kita? Kemudian yang kedua, jelaskan dua tujuan. Jelaskan dua tujuan Allah SWT memberikan ujian kedudukan darjat pada manusia. Itu soalan 2, ada 2 markah juga. So anda boleh pilih mana-mana yang tertera di sini di jawapan ini. 2 saja. Pertama ialah agar manusia lebih mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Yang kedua, agar manusia dapat saling membantu dan melengkapi antara satu sama lain. Dan yang ketiga, mendekatkan diri setiap manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa mengingatinya. Okey, itu soalan 1 dan 2 dapat 2 markah, jadi 4 markah untuk soalan ini ya. Baik. Seterusnya kita tengok lagi iaitu soalan nombor 3 untuk soalan nombor 3 Roman ni. 4 markah. Terdapat segelintir gulungan yang mendakwa bahawa mereka boleh menanggung dosa orang lain. Berdasarkan pernyataan atas, bagaimanakah untuk menolak dakwaan tersebut? Berikan hujah anda. Ini soalan kebat. So kenal pasti dulu. Gulungan ni siapa? Gulungan apa yang boleh menanggung dosa orang lain ini? Okey. Okey. Jadi kita ada di sini sebentar ya. Hilang pula ini tadi. Sebentar ya. Sekalian. Sebentar kita menunggu dia nak upload ini. Saya ingin berpesan kepada anda. Masa kita tinggal lebih kurang 19 hari sebelum SPM ini. Jadi perkara yang paling penting sekarang ini, yang betul-betul anda kena jaga, kalau anda katakan tak ada masa sangat, atau tidak faham, anda kena pastikan anda memahami akidah tentang 4 dan 5, ibadah dengan 4 dan 5. Ibadah tu hanya umrah, haji dan perkahwinan. Akidah tu daripada dosa-dosa besar, taubat dan semua, dan juga ahli sunnah wal jamaah. Anda kena memahaminya dengan betul, dan kalau itu saja tumpuan anda, insya-Allah taala anda boleh lepas dalam SPM dengan minimum kredit tadilah. Kalau anda memahami ketiga-tiga.
kerana mereka mempunyai markah yang tinggi untuk yang saya sebutkan tadi. Baik, kita teruskan lagi. Soalan nombor 3 Roman 3 Roman, okey, 3 Roman. Jadi soalan nombor 3 Roman. Okey. Hujah untuk menolak dakwaan. So menolak dakwaan terdapat sekali golongan yang mendakwa mereka boleh menanggung dosa orang lain. Anda, kalau anda mengulang balik jawapan ini, anda kalau tulis jawapan, anda kadang suka mengulang soalan tersebut. Ingat, yang anda ulang tu tidak dapat markah. Yang anda ulang tak dapat markah, dia akan mula seterusnya. So, anda kena berhati-hati kalau anda menulis balik soalan itu. Terdapat golongan yang mendakwa bahawa mereka boleh menanggung dosa orang lain. Mereka ialah, contohnya kan, itu masih lagi belum isi. Jadi, menyatakan satu hujah sahaja. Apakah hujahnya? Yang kedua, menyatakan hujah beserta huraian ringkas dapat 2 markah. Yang ketiga, menghuraikan hujah beserta huraian yang lengkap dan menyebut contoh dan dalil sokongan dapat 3 markah. Kalau anda nak full markah 4, menghuraikan hujah beserta huraian yang lengkap yang menyebut contoh, dalil dan diolah dengan jelas dan menarik. Okey. Setiap manusia, cadangan isi, setiap manusia bertanggungjawab terhadap dosa yang mereka lakukan. Itu adalah hujah anda. Ini kita nak menolak dakwaan orang kata dia boleh menanggung dosa orang lain. Macam orang padri, dia boleh mengampunkan dosa orang lain. Yang kedua, para rasul hanya diutus untuk menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nyatakan hujah anda. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membaharkan manusia dengan dosa orang lain. Yang keempat, semua perbuatan baik dan jahat akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru cerita fakta yang pertama, hujah yang pertama. Kita boleh pilih mana-mana satu. Hujah itulah. Okey. Dan kemudian anda boleh jadikan dia huraian dan sebagainya. Contoh jawapan. Contoh jawapan yang dapat 4 markah. Setiap manusia bertanggungjawab terhadap dosa dan apa yang mereka lakukan. Kerana Allah tidak membebankan manusia dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kesannya, manusia perlu berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan satu perbuatan dan apakah akibat yang dilakukan. Oleh itu, kita janganlah mudah terpengaruh dengan pendapat dan ajaran yang merosakkan akidah kerana ia boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 markah. Jadi kalau anda salin balik, kan, kalau anda buat salin balik soalan ini, katakan anda jawab macam mana? Katakan jawab, okey. Terdapat sekian golongan yang mendakwa diri mereka boleh menanggung dosa lain. Dosa orang lain. Sebenarnya anda jawab. Kerana, tengok. Anda dah hilang satu markah. Kebanyakan anda berjawab, awak tertinggal yang atas tu. Setiap manusia bertanggungjawab terhadap dosa apa yang mereka lakukan. Sebab bila anda baca ayat balik atas, kebanyakan anda akan tulis, terdapat sekeliling golongan yang mendakwa bahawa mereka boleh menanggung dosa orang lain. Ini kerana, kebanyakan pelajar menjawab ini kerana Allah tidak membeban. Okey. Dia dah hilang satu markah dah. Patutnya anda jangan jadikan dia sebagai, soalan tu anda salin balik dia sebagai hujah anda. Tidak. Anda salin balik tak ada markah. Anda kena bagi hujah anda. Hujah anda ialah, terus jawab je, setiap manusia bertanggungjawab terhadap dosa apa yang mereka lakukan. Ini kerana kesannya oleh itu. Disimpulkan dengan perkataan oleh itu. Itu tiga-tiga ni akan dapat 4 markah semua. Okey, tanya. Baik, kita teruskan lagi. Soalan seterusnya ialah B. Bahagian B. Bahagian yang B-nya, soalan nombor 3B. Sabda Rasulullah SAW. Hadis di atas menjelaskan sifat-sifat yang menghalang perpaduan dalam umat Islam. Ada 3 soalan. 8 markah. 1. Menyatakan maksud potongan hadis yang bergaris. Wala tabawadu wala tadabaru. Okey. Dan maksud potongan hadis bergaris. Yang kedua, jelaskan 2 cara untuk mengekalkan perpaduan dalam masyarakat. Yang ketiga, terangkan 2 pengajaran yang boleh diamalkan dalam hadis di atas. Ada 4 markah. So, kita tengok jawapannya. Ya. Okey. Jadi jawapannya, maksud potongan hadis tadi yang bergaris, wala tabaghadu, jangan benci membenci.
Yang terbaik atas salin balik, tulis tu. Salin balik, jawi dia. Wala tabaghadu, jangan benci membenci. Ghadaba. Kata ghadaba. Wala tadabaru, jangan saling berpaling muka, sombong, ego, sombong. Itu maksudnya. Jadi tak boleh tersebut, dan dia adalah dapat 2 markah. Okey, kemudian kemudian yang kedua, jelaskan 2 cara untuk mengekalkan perpaduan dalam masyarakat. Okey, jadi kita tambah saja, iaitu dia ada banyak, mengamalkan sikap tolong-menolong terutama apabila diterpa musibah. Mengamalkan budaya ziarah menziarahi di musim perayaan. Mengadakan program gotong royong yang membersihkan kawasan kejiranan. Okey. Jadi kita boleh tambah membuat rumah terbuka, open house, rumah terbuka, makan bersama. Jadi elakkan dari menggunakan perkataan tidak berdendam, tidak membenci, tidak dengki-dengki. Mana kita macam terbalikkan dia tu. Elakkan, sebab itu adalah markah terlalu rendah dan saya tak dapat markah sebab anda terbalikkan saja. Jadi anda terus saja bagikan satu amalan mengekalkan perpaduan. Jadi kalau tidak berdendam, lawan balik, mestilah berkasih sayang ke contohnya. Jadi mengamalkan sikap tolong menolong terutama apabila ditimpa musibah. Okey. Yang ketiga, dan okey, dalam dua soalan saya dah tunjukkan anda tadi. Ziarah menziarahi, open house, gotong royong, tolong menolong. Jangan mungkin perayaan, sakit dan sebagainya. Okey. Terangkan 2 pengajaran yang boleh kita amalkan daripada hadis di atas. Okey. Kita hendaklah mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat atau mereka agar hubungan silaturahim bertambah erat. Satu markah. Kita hendaklah mengamalkan sifat mahmudah dalam kehidupan agar negara menjadi aman makmur. Kita hendaklah menjaga perhubungan silaturahim agar perpaduan dapat dibina. So, perkataan agar tu. 2 pengajaran yang diamalkan sebab dia mesti ada kesan, agar tu ada kesan dia. Jadi ini akan membantu anda. Mana-mana sifat negeri yang disebut dalam hadis diterima sebagai isi yang berlainan. Anda bolehlah tengok dalam hadis sebut, anda tahu, ingat makna dia. Ini adalah sebahagian daripada perkara yang kita nak jelaskan dan kita terangkan. Okey. So soalan ini telah pun kita jawab. Anda dah tengok jawapan dia di sini. Trial dia. Okey. Kemudian kita tengok soalan seterusnya C. Susun semula potongan yang di bawah mengikut tertib seperti dalam Al-Quran. Anda akan menulis nombor saja secara mendatar. 1, 2, 3, 4. Okey. Tekan. Wallazina hum liamanatihim wa 'alaihim ra'un. Ulaika humul warisun wa man tabghil wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Susun balik. Surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga 10. Jadi anda kena tulis sajalah nombor dia tu. Nombor dia tu anda kena tulis saja. Jadi tulis nombor dia 3142. Secara mendata dia tu. Jadi awak tulis je 3, 1, 4, 2. Okey. Kemudian okey, settle. Soalan nombor 3 dah selesai. Kemudian kita pergi soalan nombor 4. Kita pergi soalan nombor 4 pula. Soalan nombor 4 ya, sebentar ya. Hilang pula. Okey, soalan nombor 4. Di atas menjelaskan ciri-ciri kepribadian seorang mukmin. Senaraikan 2 ciri pribadi seorang mukmin selain daripada menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, jelaskan 4 kelebihan beramal dengan ciri-ciri berikut. Ada 6 markah, 2 dan 4. Innamal yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha khurun sujada wa yasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastaghfirun. Surah Sajadah. Tatajafa junubuhum anil madadi yad'una rabbahum khaufa wa tama'a mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahu azim. Dia kata dia 2 peribadi orang mukmin. Kita soalan dia 2 peribadi orang mukmin selain daripada menginfakkan harta ke jalan Allah, 2
jelaskan 4 kelebihan beramal dengan ciri-ciri tersebut. Kemudian orang mukmin bersifat tawaduk kerana mereka menyedari kekurangan dari berbanding dengan kebesaran Allah SWT. Kemukakan hujah anda, bagaimanakah tuntutan tersebut dapat dipenuhi oleh orang-orang yang beriman. Okey, kita tengok jawapan dia. Baik, jawapan dia ialah 2 ciri peribadi mukmin selain daripada menginfakkan harta kerajaan Allah Taala. Sentiasa sujud, sujudlah, sujud kepada Allah SWT, tidak sifat sombong dan takabur, melazimi qiyamul lail, sentiasa berdoa kepada Allah SWT, sentiasa berzikir dan bertasbih memuji Allah SWT. Senaraikan saja. 2 saja daripada 5 ni dapatlah 2 markah. Kemudian kita tengok pula soalan nombor 9, iaitu 4 kelebihan beramal dengan ciri-ciri berikut tadi. Bila kita amalkan jadi apa? Diri sentiasa dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapat ketenangan jiwa dan dalam setiap pekerjaan dilakukan. Dia ada 4 markah, 4 isi, so senaraikan 4-4. Yang ketiga, mendapat keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Yang kelima, melahirkan sifat sabar dan redha dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini. Dan yang terakhir tadi ialah description dia ialah tentang kebat tadi, usaha memenuhi tuntutan tersebut. Cadangan kita, so kalau anda hanya sekadar menghujah, anda 1 markah. So sekarang ni macam mana nak dapat markah penuh 4? Jadi cadangan isi dia ialah memperbanyakkan ibadah sunat dalam kehidupan seharian untuk memantapkan ibadah wajib, memahami dan mengkaji isi kandungan Al-Quran bagi memantapkan akidah. Sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah SWT kerana dianugerahkan akal yang sihat, tubuh badan yang sempurna. 4, melazimi berdoa kepada Allah SWT agar dijauhi daripada godaan syaitan. Dan yang ke-5, melakukan sujud syukur sebagai tanda menghargai nikmat dan anugerah yang diperolehi. So jawapan yang terbaik ialah, ingat jangan salin semula soalan. Kalau nak salin pun itu belum tak kira isi. Terus habis saya soalan anda tulis. Antara usaha yang boleh lakukan ialah dengan sentiasa berdampingan dengan ulama bagi meningkatkan pengetahuan agama. Hal ini kerana apabila kita berilmu, ibadah yang dilakukan kita lebih baik berbanding dengan ibadah yang dalam keadaan jahil. Kesannya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat mengikatkan keinsafan diri dan dengan sikap yang lebih tawaduk. Selesai. So yang terakhir, ini yang terakhir ini, okey, ini dia. Soalannya ialah tentang hukum tajwid. Berikut ada pilihan jawapan A dan B. Pilih hukum tajwid yang betul pada kalimah bergaris di bawah. A, B, A, B. Rabbana amanna. Roll. Lepas tu tasaddaq alaina. Kemudian summa qada ajala. Kemudian fil ardi turidu. Okey. Ini jawapannya adalah, kalau kita tengok ni sebagian besar anda dia gini. Dia dalam ni, dia kalau nombor 1 tu A, kan dia dalam ni jawapan dia 2A 2B. Tapi tak tahu 1 ke 2 3 4. Kalau anda katakan anda confident, mana katakan qalqalah tadi. Tasaddaq. Kalau tasaddaq tengah-tengah kan dia kalau sughra katakan. Jadi itu dah B dah. Jadi makna di sini ada dalam ni ada 3 A. Kalau anda tak tahu, anda rentam je semua A. Jadi anda dapat 3 markah lah. Kalau B sebab anda ada confident B. Tapi kalau anda tak confident juga semua kali, ya kita tahu memahami kalau suka biasa tu kan. Jangan pakai hentam. Jawab A semua dapat 2 markah. Kalau jawab B semua pun dapat 2 markah. Sebab dia memang 2A, 2B. Okey. Baik. Apakah jawapannya? Apakah jawapannya? Tadi R, iaitu A, B, B, A. Tengok. A, B, B, A. A ialah ra takhfim, B qalqalah sughra, B mad jaiz munfasil, dan A waqaf jaiz sebab ada huruf jim. Dia kalau kita ni ada huruf jim ni jaiz lah.
Jim jais. So ni Punaba ni A kan, ni A, yang ni B. Dah dua confirm lah. Dah pastinya salah satunya adalah A atau B. Jadi dia begitulah jawapannya. Okey. Kita teruskan lagi soalan seterusnya ialah tulisan Jawi. Tulisan Jawi. 4 markah. Tulis semua perketikan bawah daripada tulisan Jawi. Kan? Dia senang saja. Dalam buku kertas jawab soalan anda ni, dia ada segmen Jawi, segmen Rumi. Awak carilah benda ni dalam segmen Jawi tu, banyak perkataan-perkataan, ada 20 perkataan yang ada dalam soalan ni. Antara, kan, baik dan harmoni, supaya awak cari dekat belakang tu perkataan-perkataan tulisan-tulisan Jawi yang menjawab soalan ni. Tulis dengan baik. Sebab dia kalau salah ni banyak markah kena potong. Sebab ini 6 markah. Okey, itu teknik dia lah. Bagaimana untuk anda dapat jawab. Okey, saya ingat kita habiskan sajalah soalan ni. Iaitu soalan terakhir kita, iaitu soalan nombor 5. Nombor 5 ya kan? Nombor 6 tak ada. Nombor 5. Soalan nombor 5. Law anzalna hadzal Quran ala jabalin. Ini surah Al-Hasy ayat 21-22. Okey. Ayat di atas menerangkan bahawa gunung-gunung yang kukuh akan runtuh sekiranya diturunkan Al-Quran di atasnya. Okey, sekarang kita tengok. Berdasarkan ayat di atas, nyatakan maksud Al-Quran. Apakah arti Al-Quran? Yang kedua, terangkan 2 bukti menunjukkan Al-Quran ada mukjizat yang agung. Mukjizat yang ketiga, berdasarkan nyata di atas, uraikan langkah berkesan untuk mengatasi masalah ini untuk berlaku, iaitu banyak melukis penghinaan terhadap Al-Quran, seperti memijak nombak Al-Quran. Kemudian soalan terakhir, B, nun, mati. 6 markah. Tulis 3 potong kalimah daripada ayat Quran di atas mengenai hukum nun mati dan tanwin. Ada 5 hukum kat situ. Nanti kita tengok kat sini sama-sama. Okey, kita tengok jawapannya. Ini anda kena jawab semua ni. Kena pastikan anda mahir. Kalau tak pun anda mempunyai satu keperluan. Ini contohnya. Okey, soalan nombor 5 terakhir. Maksud Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kita boleh terima, dia kena jawab macam ni. Kalamullah. Ada orang jawab mukjizat je. Mukjizat Rasulullah banyak. Salah satunya melakukan terhadap baginda SAW. Kalamullah, satu markah. Yang diturunkan secara beransur-ansur kepada Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril, settle 2 markah. Dia mesti kalamullah diturunkan kepada Muhammad secara beransur-ansur melalui malaikat Jibril. Perantaraan malaikat Jibril, settle. Yang kedua, kerangka. Terangkan 2 bukti yang menunjukkan Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat yang teragung. Jadi 2, so kena jawab dengan tenang. Dia mesti kerana lah. Al-Quran kekal hingga hari kiamat kerana dipelihara daripada sebarang perubahan. Terpelihara daripada sebarang perubahan. Okey, 2 markah. Al-Quran adalah pembimbing manusia ke jalan hidup dunia dan akhirat kerana mengandungi pelbagai ilmu untuk panduan hidup. Keindahan bahasanya tidak dapat ditandingi kerana ia adalah kalamullah yang sangat hebat dan mulia. Dapatlah 4 markah. Okey, yang ketiga, ini bagaimana cara mengatasi orang yang suka menghina Al-Quran. Okey, cadangan isi dia ialah pihak berwajib perlulah mengambil tindakan yang tegas. Guru-guru sekolah perlu serta memberi peringatan kepada pelajar. Kesan buruk terhadap demikian. Ibu bapa perlu memantau anak-anak dari terlibat dalam menghina Al-Quran. Okey, kemudian contoh jawapannya ialah pihak berwajib perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan ini. Ini bertujuan agar agama Islam itu dipandang tinggi dan dihormati oleh penganut lain. Kesannya orang ramai tidak lagi berani untuk melakukan penghinaan terhadap Al-Quran. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menjaga kesucian agama dan menghormati agama lain agar perpaduan dalam masyarakat dapat diwujudkan. Ini contoh. Jawapannya lah, anda boleh tengok. Dan yang terakhir, ini adalah jawapan-jawapan yang berkaitan nun mati. Jadi 6 markah, ada kena 6 jawapan anda, ada perlu ada 6 lah. Jadi kalimah potongan Al-Quran di atas mengandungi hukum nun mati dan tanwin menyatakan dengan bacaan zilat, dengung. Akan baca dengung lah. Kalaupun anda dia cara bacaan, anda tak tahu nama dia nun mati bertemu dengan zai ni apa kan. Jadi anda kena dengung. Suratun dengung. Ba'din tidak dengung. Min ahadin tidak dengung. Ahada dengung.
Sabtu. Ha? Uh, Summa nun mati bersot. Ha? Qaumun dengung dan tidak dengung. Okey. Okey, saya ingat itu untuk kita punya markah. Okey. Itu markah dia. So anda boleh beli 3 lah. Bacaan dia betul dan kalimahnya betul. Jadi anda boleh 3 daripada tu. Maknanya ayat dia bacanya apa? Ayat dia bacanya apa? Jadi semua 2 2 2 6. Wallahu a'lam, moga ada keberkatan kerahmatan, moga Allah Taala akan memudahkan dan memberi kejayaan anda insya-Allah taala dalam Islam tahun ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa untuk saya akan buat review untuk percubaan dan negeri lain lagi. Sampai sini.